رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat sekali lagi kita menyambung pelajaran kita dalam pelajaran akidah. Sebelum kita mula, apa khabar semua anak-anak murid? Jadi Ustaz harap semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera. Jadi pada hari ini kamu semua boleh buka buku akidah, muka surat yang ke-38. Ke-38 kita akan sambung pelajaran kita berkenaan dengan penciptaan alam semula jadi. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri kejadian alam, dan hikmah penciptaan alam kepada manusia. Jadi kamu boleh rujuklah surat 38 tu. Jadi Ustaz akan terangkan dengan lebih lanjut apakah hikmah-hikmah dan ciri-ciri kejadian alam. Kita mulakan dengan ciri-ciri kejadian alam. Seperti mana yang kita telah belajar sebelum ini, penciptaan alam, adanya alam yang nyata yang boleh kita melihat dengan panca indera kita, dengan mata kita. Kita boleh tengok matahari, kita boleh tengok bulan, kita boleh tengok sungai. Itu semua kejadian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga alam yang kita tidak dapat lihat dengan panca indera kita, iaitu mata kita. Walau guna macam mana pun, apa sahaja alat ataupun teknologi, kita dapat tengok. Contohnya alam akhirat, alam barzah, syurga dan neraka. Tapi walaupun kita tidak boleh melihatnya dengan panca indera, kita yakin bahawa syurga dan neraka, alam ghaib, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Jadi pada hari ini kita lihat sama-sama ciri-ciri kejadian alam. Yang pertama, kejadian siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala, maha adilnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam untuk semua makhluknya. Waktu siang yang ada kita gunakan untuk kita bekerja, untuk kita pergi sekolah, menuntut ilmu, beribadah, bermacam-macam aktiviti yang kita boleh lakukan pada waktu siang. Dan pada waktu malam pula Allah jadikan waktu malam ni untuk kita berehat. Kita rehat, kita tidur, kita dapatkan tidur yang secukupnya. Kita boleh bangun beribadah. Kalau dah cukup tidur, kita bangun qiyamul lail pula. Itu contoh kejadian alam. Siang dan malam ada gunanya. Apa yang Allah jadikan tu mesti ada gunanya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, kejadian manusia, malaikat dan jin dan semua makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia daripada tanah. Kita ni semua berasal daripada tanah. Allah ciptakan manusia tu asalnya diambil daripada tanah. Jibril bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan malaikat daripada cahaya. Macam mana kita tengok cahaya yang laju, macam itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat. Allah ciptakan jin daripada api, syaitan dan iblis daripada api yang sifatnya panas. Jadi itu semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam ini, dalam menciptakan makhluknya. Ada bermacam-macam jenis makhluk yang ada dekat muka bumi ni yang kita lihat, manusianya, binatangnya, tumbuhannya, batu, kayu, ada bermacam. Semua itu adalah makhluk Allah. Allah ciptakan untuk sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Yang ketiga, ciri-ciri kejadian alam yang ada ialah makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Contohnya manusia kita, ibu dan ayah kita, diciptakan lelaki, mesti ada perempuan. Macam tu. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan untuk makhluk-makhluknya
ialah untuk saling berkasih sayang dan saling bantu membantu. Allah tu adil, sebab dalam suatu perkara dalam kehidupan ni tak semua benda yang kaum perempuan boleh buat. Okey, dan tak semua benda yang kaum lelaki boleh buat. Jadi adilnya Allah diciptakan adanya lelaki, adanya perempuan, adanya warna hitam, adanya warna putih, adanya panjang, adanya pendek. Semua benda dan makhluk dalam alam ini yang Allah ciptakan ini ada pasangannya. Okay, bila ada pasangan, barulah mereka melengkapi di antara satu sama lain. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah ibu dan ayah kita. Bila ada ibu, ada ayah, dia saling melengkapi. Okay, ada ibu kerja, ada ayah kerja, ada ibu duduk rumah jaga kita, ada ayah je kerja. Tak ada masalah. Mereka saling lengkap melengkapi. Sebab tu diciptakan makhluk itu pasangan. Okay, jadi itulah ciri-ciri yang besar yang boleh kita lihat dalam kejadian alam. Okay, seterusnya bila Allah dah jadikan alam ini, kita nak tahu pula apakah hikmah dia Allah jadikan. Okay, mari kita belajar hikmah penciptaan alam kepada manusia. Okay, Allah ciptakan alam ini untuk manusia, jadi ada hikmahnya. Yang pertama, seperti yang kamu lihat dalam buku kamu tu, yang pertama, Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Berkuasa mentadbir, mengurus, mengetuai seluruh alam ini, bukan sahaja di bumi, satu dunia, termasuk planet-planet yang kita tak nampak, yang kita tak pernah sampai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semua alam-alam ini, okey, nak menunjukkan yang Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa ke atas setiap makhluk dan kejadian yang Allah berikan kepada makhluknya. Okey, itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah manusia boleh mengambil manfaat daripada apa sahaja yang Allah jadikan. Contohnya, yang dalam buku itu dia tulis manfaat hujan. Bila air hujan, kita boleh ambil air hujan tu. Kalau rumah kita selalu kekurangan air, tak ada air hujan tu, bila kita gunakan air hujan tu untuk bersuci, untuk beribadah. Okey, contoh yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala jadi hidupkan pokok. Kita tanam pokok cili, pokok buah durian, tak kisah, macam-macam pokok tumbuhan kita tanam, Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan semua pokok-pokok tu. Jadi kita boleh ambil manfaat daripada pokok tu. Okey, ada orang, contoh dia ada pokok durian, dia boleh buat berniaga. Okey, dapat duit, dapat rezeki yang halal. Okey, ada orang dia jadi nelayan, dia pergi dekat laut tu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikan dalam tu pun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang jadi nelayan ni, dia ambil manfaat daripada situ. Dia tangkap ikan, dia ambil ikan tu semua, dia bawa pergi dekat orang yang jual ikan. Jadi kita mengambil manfaat daripada kejadian alam. Setiap kejadian alam yang Allah ciptakan itu ada manfaat dia yang tersendiri, yang kita perlu sentiasa syukuri. Okey, Allah jadikan siang, jadikan malam, jadikan hujan, jadikan panas. Kita kena bersyukur. Itu hikmah dia yang kedua. Dan yang ketiga, memberi kebebasan. Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan alam ni untuk memberi kebebasan kepada manusia untuk melakukan apa sahaja aktiviti berpandukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak larang kita nak main game. Allah tak larang kita nak main bola. Allah tak larang kita nak beriadah. Allah tak larang untuk kita menyanyi. Okey, jadi kebebasan tu Allah berikan, tetapi harus mengikut syariat Islam. Jadi itulah yang dikatakan ciri-ciri kejadian alam dan hikmah Allah jadikan alam ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat dalam pelajaran kita pada hari ini ialah setiap kejadian yang Allah jadikan di muka bumi ini, kejadian yang berlaku, makhluk yang diciptakan, ada baiknya, ada buruknya. Okey, jadi kita ambil segala perkara untuk jadikan hidup kita lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil waktu siang kita buat kerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Ambil waktu malam kita rehat betul-betul untuk hari esok. Macam itulah seterusnya, sampailah Allah Subhanahu Wa Taala
tarik nyawa kita, kita kembali ke tempat asal kita. Okey, jadi setelah kita belajar ni, kita dapat mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dalam menentukan segala-galanya. Ingatlah, setiap apa yang Allah takdirkan jadi dalam hidup kita, setiap kejadian yang berlaku dalam hidup kita itu semua adalah suratan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai makhluk, sebagai hamba yang biasa, kita kena sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang jadi dalam hidup kita, okey, kita kena bersyukur, ucapkanlah alhamdulillah, dan kita kena belajar redha dengan setiap ketentuan yang Allah jadikan. Okey, untuk itu sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kelas PDP hari yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapan